Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan Kementerian Pendidikan memerlukan kepimpinan pegawai-pegawai yang berdedikasi, berfikiran bernas dan berpandangan jauh. Ini kerana titah baginda pendidikan sifatnya bukan beku tetapi dinamik. Kebawah Dulia Maha Mulia menekankan demikian pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Pendidikan di Brakas kemarin. Kebawah Dulia Maha Mulia dalam titah menggariskan Kementerian Pendidikan menangani dua bahagian aliran iaitu bahagian pendidikan teras dan bahagian pendidikan tinggi dengan 14 buah jabatan dan unit di bawah pendidikan teras sementara 11 buah jabatan dan unit lagi di bawah pendidikan tinggi. Semua ini memerlukan kepimpinan pegawai-pegawai yang berdedikasi, berfikiran bernas dan berpandangan jauh. Kerana pendidikan sifatnya bukan beku tetapi dinamik. Jika kepimpinan jumud dan lebih menggemari pentadbiran bersantai, maka akan lemahlah pendidikan itu. Sebab itu, dalam menjalankan urus tadbir pendidikan, sangat diperlukan orang-orang yang mempunyai pribadi yang baik dan aktif, menggalas semua jenis kerja yang menjadi tanggungjawab. Termasuk jika ada keperluan, akan turun ke bawah menemui anak buah. Beta turut mengetahui perkara ini ada dilakukan oleh pihak atasan kementerian bagi melawat dan melihat-lihat keadaan sekolah-sekolah di seluruh negara. Lawatan juga termasuk mengadakan sesi dialog secara bersemuka dengan pemimpin-pemimpin sekolah. Cara ini memang bagus, tetapi ada kalanya tidak disukai oleh setengah pegawai dan kaki tangan kerana pihak atasan itu sering-sering menegur secara terbuka. Namun sebilangan yang lain pula mengambil positif teguran-teguran tersebut dengan menganggapnya sebagai mampu untuk membuka minda memperbaiki keadaan. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia menghargai kepimpinan yang telus dan sikap pemedulian yang tinggi. Sebarang isu yang berbangkit titah baginda memang wajar dilihat dengan teliti untuk mendapat fakta yang betul bagi menyokong apa jua keputusan yang akan diambil. Beta juga mengetahui banyak lawatan-lawatan seperti ini dilakukan secara tertutup tanpa liputan media massa. Ini juga boleh dilihat sebagai bagus kerana dengan serbi-serbi ada liputan, mungkin saja tujuannya untuk menunjuk-nunjuk sekalipun yang diliput itu hanya perkara yang kurang atau tidak penting. Beta selamanya menghargai kepimpinan yang telus dan sikap pemedulian yang tinggi. Sebarang isu yang berbangkit memang wajar dilihat dengan teliti untuk mendapatkan fakta yang betul bagi menyokong mana-mana jua keputusan yang akan diambil. Jadi janganlah rimas kalau ada ketua yang bersikap seperti ini. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menegaskan perkara yang patut dielakkan ialah jika pegawai atasan yang hanya pandai untuk menekan pegawai-pegawai bawahan bagi memenuhi kehendak atau kemahuan atau dengan cara yang licik menanam pengaruh kepada pegawai-pegawai melalui amalan kronisma. Kerana dengan etika yang buruk seperti ini, macam-macam perkara boleh berlaku. Seperti contohnya, jika ketua mewakilkan seseorang untuk menghadiri satu-satu mesyuarat atau sisi lawatan kerja
tetapi pegawai yang diwakilkan itu gagal untuk memberikan maklum balas kepada ketua tentang apa-apa yang berbangkit dari mesyuarat atau lawatan yang dihadirinya. Jika ini benar berlaku, bererti satu penggelapan telah dibuat yang menyalahi disiplin kerja berpasukan atau pemesungan membelakangi ketua. Jika cara ini menjadi tradisi, niscaya kepincangan-kepincangan yang tidak diingini akan melanda kementerian seperti jentera pentadbiran akan boleh saja terganggu atau tidak lancar dan seumpamanya. Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia membangkitkan persoalan mengenai perancangan-perancangan Kementerian Pendidikan untuk mencapai wawasan Brunei 2035 di sebalik terdapat banyak isu yang perlu dilihat secara bersama-sama untuk dikaji dan ditangani. Baginda juga menyentuh mengenai berlakunya kepincangan dalam sistem pendidikan negara SPN. Mengenai sistem pendidikan negara SPN, apakah sudah ada sebarang rancangan atau pemikiran untuk mengkaji semua dan memperbaikinya berdasarkan sistem ini merupakan duplikasi sistem pendidikan orang lain. Di bawah sistem yang ada ini boleh dianggap ada berlaku kepincangan yang mana penuntut hanya perlu mencapai peratus kedatangan untuk naik kelas walaupun markah peperiksaan sangat rendah atau gagal. Semasa Expo pengajian tinggi sekitar awal bulan Februari 2020 ada didapati dari kalangan penuntut yang masih lemah atau tidak lancar membaca dan bahkan tidak faham mengenai mata pelajaran yang pernah diajarkan. Kepincangan lain jika berlaku iaitu seperti memberikan pengecualian pada mana-mana pihak untuk tidak mengikut atau memakainya sedang di dalam sekolah atau pusat pengajian itu ada orang Brunei anak tempatan belajar di dalamnya. Selain itu, sejauh manakah juga didapati sistem ini mampu untuk menerapkan civic dan etika MIB di kalangan penuntut-penuntut sekolah rendah dan menengah. Adakah mata-mata pelajaran MIB masa ini sudah mencukupi untuk memberikan kesedaran civic? Tidak diragukan lagi, perkara ini juga memerlukan kajian. Bertitah mengenai perubahan tempoh pembayaran balik skim panduan pinjaman pendidikan SBPP, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyarankan supaya peraturan tersebut diteliti dengan lebih mendalam. Mengenai skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP, terdapat laporan pada Julai 2018 mengenai perubahan tempoh pembayaran balik SBPP. Sebelum ini, pembayaran balik skim hanya akan dibuat setelah menerima mula bekerja. Tetapi pada ketika ini, Kementerian Pendidikan dikatakan telah mengeluarkan arahan baru untuk menerima skim dikehendaki membayar semula pinjaman bermula pada tarikh menerima sijil ijazah dengan dikenakan juga interest sebanyak 3%. Beta mahu supaya peraturan ini juga diteliti lagi dengan lebih mendalam. Ada juga sikap pilih kasih atau unsur kronisme telah dan sedang berlaku dalam pemilihan penjawat bagi jawatan-jawatan kanan
di dalam kementerian. Jika benar ini berlaku, sayogia ianya mesti dihentikan. Kebawah Duli Maha Mulia juga bertitah menyentuh mengenai projek International School Leaders ISL yang dikhabarkan pencapaian sekolah-sekolah di bawah projek tersebut belum dapat dibanggakan. Mengenai projek International School Leaders ISL, baik juga ditinjau-tinjau kerana ada khabar sekolah-sekolah yang dipimpin oleh ISL seperti sekolah sukan, sekolah menengah masin dan sekolah rendah pusar ulang belum dapat dibanggakan pencapaiannya. Sekalipun pemimpin yang dianggap mempunyai kepakaran sering-sering memberikan tekanan berlebihan kepada guru-guru tempatan dengan projek-projek baru. PT berpendapat segala jenis projek, sama ada lama ataupun baru, semua itu mustahak untuk dikenal pasti adakah ia menepati nilai-nilai etika dan semangat MIB. Isu sekolah memang mencabar, kerana itu ia perlu diberikan penumpuan istimewa. Mengenai ketidakmampuan unit pendidikan khas untuk menangani keramaian murid, Baginda bertitah menekankan isu tersebut memerlukan tindakan cepat. Unit pendidikan khas UPK dikatakan tidak mampu untuk menangani keramaian murid-murid yang saban tahun meningkat atau bertambah, sehingga ada terdapat sebilangan murid dimasukkan atau ditumpangkan ke dalam kelas-kelas biasa sekolah-sekolah di daerah Tutong kerana pusat pembelajaran khas telah penuh, sedang sekolah-sekolah rendah yang berkenaan itu juga tidak mempunyai guru-guru pendidikan khas yang sekaligus menyukarkan bagi guru-guru biasa untuk mengajar murid-murid berkeperluan khas. Bahkan jumlah guru-guru di bawah UPK sendiri juga adalah kurang, tetapi tidak dapat menampung keramaian murid-murid. Kalaulah perkara ini benar, maka setentunya memerlukan tindakan yang cepat. Kebawah Duli Maha Mulia dalam titah juga menyentuh mengenai program-program pendidikan yang memerlukan supaya lebih dipantau kerana didapati beberapa program itu mengalami kepincangannya seperti program MISC Learning Lab. Titah Baginda pejabat bagi program berkenaan telah dikosongkan memberikan gambaran berlakunya kepincangan dalam melaksanakannya. Program Whole School ICT Development WSID dalam masa berlaku penularan wabak coronavirus. Di bawah program ini masih terdapat kesukaran menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu ini juga memerlukan pemerhatian. Program Model School, inisiatif ini telah ditutup atau diberhenti sekalipun ia dikatakan salah satu inisiatif di bawah sistem pendidikan negara abad 21, SPN 21. Mengapa? Program PAAKS ICT Certifications, maklumat profiling peserta dikatakan tidak dapat digunakan, bahkan tidak ada dalam simpanan kementerian. Dalam titah Baginda menekankan perlunya kajian dibuat untuk mengenal pasti sama ada beberapa projek dan program memberi impak positif atau hanya menambahkan lagi beban tugas pada guru. Program Guru-Guru Perkhidmatan CFBT, Center for British Teachers, dikatakan setakat ini
keputusan pelajar masih belum dapat dibanggakan, maka ia juga memerlukan perhatian. Terdapat beberapa projek dan program bagi meningkatkan mutu pembelajaran dan pentadbiran telah diperkenalkan oleh kementerian. Antara projek Integrated National Education Information System INEIS, Literacy Numeracy Coaching Program LNCP, dan School Based Assessment SBA. Beta ingin tahu, adakah projek dan program ini memberi impak yang positif atau hanya menambahkan lagi beban tugas para guru atau pengajar. Perkara ini juga perlu dikaji. Baginda seterusnya bertitah mempersoalkan bilakah lagi masanya untuk Universiti Brunei Darussalam UBD mentadbir sendiri hal ehwal pendidikan tanpa bergantung pada pihak luar. Satu diingat, perkara dasar dan sistem serta lain-lain yang mana berasaskan umur kemerdekaan negara Brunei Darussalam telah memasuki ambang dewasanya, dan demikian juga pusat pengajian kita UBD pada khususnya sudah hampir menyama umur kemerdekaan. Maka apakah belum lagi masanya untuk ia berdikari, menguruskan dirinya sendiri, mentadbir hal ehwal pendidikan tanpa turut bergantung kepada mana-mana pihak dari luar Brunei. Setakat inilah sahaja, namun bukan bererti ini saja yang permasalahan yang perlu diperhatikan. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Pendidikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat beberapa bahagian kementerian berkenaan. Antara jabatan yang mula-mula ke bawah Duli Yang Maha Mulia lawati ialah Jabatan Perkembangan Kurikulum yang menempatkan Unit Sains, Unit Penerbitan, Unit Teknologi Maklumat, Unit Seni Kreatif dan Teknologi dan Unit Vocational dan Teknikal. Dengan visi pendidikan bermutu negara dinamik, Kementerian Pendidikan komited menyediakan kualiti pendidikan yang saksama bagi generasi akan datang yang dipandu dengan nilai-nilai Melayu Islam Raja dan melengkapkan para pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran abad ke-21. Sebagai organisasi profesional dan dinamik, Kementerian Pendidikan menyediakan program-program pendidikan yang holistik dengan kurikulum yang relevan dan bermanfaat dan responsif terhadap kepribadian pelajar. Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 menggariskan 3 objektif strategik bagi mencapai visi dan misinya, iaitu mentransformasikan sumber tenaga manusia yang sedia ada ke arah budaya yang berasaskan prestasi, menyediakan akses yang saksama kepada pendidikan berkualiti dan melibatkan pihak yang berkepentingan bagi perkongsian accountability dalam kemajuan pembelajaran pelajar.
Penaikan taraf bahagian kembangan sumber tenaga manusia menjadi Jabatan Pengurusan Pendidik untuk menerajui usaha mentransformasi sumber tenaga pengajar yang melibatkan 4 domen utama iaitu pemilihan dan pengambilan, penempatan dan penempatan semula, perkembangan kerjaya dan persaraan antara inisiatif mentransformasi sumber tenaga manusia yang ada ke arah budaya yang berasaskan prestasi. Dalam usaha mencapai wawasan negara 2035, strategi pendidikan mengutamakan program-program yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meluaskan akses kepada pendidikan tinggi. Sistem pendidikan negara abad ke-21 akan terus menyediakan akses yang saksama kepada pendidikan berkualiti melalui kepelbagaian laluan dan memenuhi keperluan pembelajaran untuk para pelajar pelbagai keperluan. Currently reporting baru seminggu. These are Already. All of you. Di peringkat antarabangsa, negara telah menyertai komitmen global untuk menyediakan pendidikan asas yang berkualiti bagi semua kanak-kanak, belia dan orang dewasa. Negara juga sudah mencapai sasaran matlamat pembangunan milenium dalam kadar literasi. Sepanjang lebih 100 tahun pendidikan formal dilaksanakan di negara ini, sistem pendidikan negara amat menitik beratkan pendidikan sepanjang hayat selaras dengan Perintah Pendidikan Wajib yang diperkenalkan pada tahun 2007. Kebawah Duli Maha Mulia mengakhiri keberangkatan baginda dengan berkenan menandatangani lembaran kenangan. Kementerian Pendidikan akan terus giat berusaha membuat pelbagai perubahan dan perkembangan dalam mendanai peranannya ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiruddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap tersebut, Kebawah Duli Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Setiausaha Agung ASEAN antara lain membincangkan mengenai persediaan sidang kemuncak ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang akan dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam secara maya pada tahun ini. Turut hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Erawan bin Pehin Datuk Perkemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini seramai 174 orang.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut petang kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 28 Jamadil Awal 1442 Hijrah bersamaan dengan 12 Januari 2021, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 174 orang. Kes 174 ialah seorang lelaki berumur 28 tahun telah tiba ke negara ini pada 30 Disember 2020 dari India dengan menaiki penerbangan BI4112. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi Pemantauan dan Rawatan. Pengesanan kontak bagi kes ini sedang giat dijalankan. Dengan pengesanan kes baru ini, terdapat 18 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Satu kes yang sebelum ini telah dimasukkan ke unit penjagaan intensif bagi pemantauan dan rawatan rapi telah beransur pulih dan sekarang sedang dirawat di wad perubatan di pusat berkenaan. Kesemua pesakit yang lain adalah dalam keadaan yang baik. Dengan pengesanan kes-kes baru ini juga, sebanyak 33 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020. Yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 251 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 593 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 11,096 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 235 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 85,871 ujian. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan turut mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik. Orang ramai juga disarankan untuk sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan penduduk negara Brunei Darussalam dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19, termasuk tidak menyeberangi sempadan ke negara jiran melalui jalan-jalan tikus ataupun jalan-jalan penyelundupan. Sehubungan dengan ini, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai perjalanan atau aktiviti di sempadan melalui jalan-jalan disebutkan di atas hendaklah memaklumkannya kepada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan dengan segera. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Kementerian Kesihatan akan melaksanakan satu kaji selidik kebangsaan mengenai penerimaan orang ramai terhadap penggunaan vaksin COVID-19 bermula dari 15 hingga 28 Januari 2021. Kaji selidik berkenaan akan dibukakan kepada orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas melalui aplikasi BruHealth. Hasil kaji selidik ini akan dapat membantu Kementerian Kesihatan dalam merancang kaedah yang terbaik bagi melaksanakan program vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Ianya juga akan membantu dalam memastikan program vaksinasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ia dimulakan nanti. Penyertaan orang ramai dalam kaji selidik ini nanti adalah sangat dialu-alukan dan kerjasama orang ramai adalah sangat dihargai. Semua jawapan ataupun respons yang diberikan akan dirahsiakan dan tidak akan menjejaskan warna kod BruHealth serta kaji selidik. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan
Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan maklumkan beberapa pengemaskinian terhadap syarat-syarat bagi pertimbangan keluar dan masuk negeri melalui pos-pos kawalan darat dan laut berikutan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negara Malaysia yang bermula hari ini selama 2 minggu dan pengisytiharan proklamasi darurat yang telah diumumkan kemarin. Pertama, kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu yang dibuat oleh runners yang berdaftar di negara Brunei Darussalam adalah ditangguhkan buat sementara selama 2 minggu. Kedua, kebenaran kemasukan warga negara asing daripada Malaysia termasuk pejalan transit melalui pos-pos kawalan darat dan laut ke negara Brunei Darussalam adalah juga ditangguhkan buat sementara waktu selama 2 minggu. Sementara itu, hanya pemandu atau serta penumpang kenderaan-kenderaan perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan urusan rasmi kerajaan serta kenderaan-kenderaan komersial iaitu transport operators bagi penghantaran bekalan makanan import ke negara Brunei Darussalam dan barangan mustahak essential goods yang lain sahaja dibenarkan untuk masuk ke negara ini dengan syarat-syarat kemasukan yang sedia ada. Ketiga, kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik commuters melalui pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga ditangguhkan buat sementara selama 2 minggu. Mereka yang berkenaan adalah dinasihatkan untuk menatap buat sementara waktu di tempat di mana mereka bertugas ataupun mengambil cuti selama tempoh kebenaran ditangguhkan. Keempat, ujian saringan surveillance SARS-CoV-2 RT-PCR bagi transport operators sama ada yang berdaftar di negara Brunei Darussalam atau warga asing yang berdaftar di Malaysia yang dibenarkan masuk bagi tujuan penghantaran bekalan makanan serta essential goods ke negara Brunei Darussalam akan dikerapkan daripada sekali dalam 2 minggu kepada sekali dalam masa seminggu. Pengemaskinian syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang saya nyatakan tadi adalah berkuat kuasa mulai esok, Rabu, 13 Januari 2021. Prosedur ini adalah tertakluk kepada penilaian Jawatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Dalam kesempatan ini, orang ramai adalah diingatkan untuk tidak leka dalam mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing bagi sama-sama membendung penularan penyakit COVID-19 ini dan adalah dikehendaki untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa semasa pandemik COVID-19 seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Program Multaqa Da'i bersama Mufti menumpukan kepada pemerkasaan para da'i dengan kaedah-kaedah dakwah berkesan bagi menghadapi pelbagai lapisan masyarakat. Program diadakan kemarin di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program tersebut antara program yang disusun oleh bahagian penyebaran dakwah Pusat Dakwah Islamiah bagi memperkukuh lagi dakwah di negara ini. Penceramah khas dalam program ini yang berhormat P. Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Program antara lain bertujuan memberi semangat kepada para pegawai Pusat Dakwah Islamiah untuk menghadapi cabaran dakwah pada masa ini serta memantapkan kredibiliti para pegawai Pusat Dakwah Islamiah dan da'i-da'i yang berkecimpung dalam bidang dakwah.
sekian banyak dalil menyuruh manusia itu untuk diperingatkan selalu, diberikan petunjuk, diajar. Hadirin berhormat, Pihin Undana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badrudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Halihul Gama, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Halihul Gama dan Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin Timbalan Mufti Kerajaan. Peserta program terdiri daripada para imam, pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB, para pegawai Kementerian Halihul Gama, Jabatan Mufti Kerajaan, guru-guru agama, da'i-da'i bertauliah, belia-belia da'i, belia-belia syahadah, kumpulan Al-Minhaj Center serta pesara kerajaan yang masih aktif dalam bidang dakwah. Program seumpamanya diharap mendatangkan manfaat bagi meningkatkan lagi kualiti penyampaian ceramah dan dakwah di negara ini akan bergerak lebih maju seiring dengan keperluan semasa.